Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada tafsir Juzu Amma, dan kita pada malam ni masuk pada surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-90, iaitu surah Al-Balad. Surah yang ke-90 surah Al-Balad dalam mushaf muka surat 594. Surah Al-Balad kalau kita tengok dari segi kedudukannya berada pada surah yang ke-90 daripada 114 daripada keseluruhan surah dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun dari segi tertib penurunan ianya ialah surah yang ke-35 diturunkan pada Nabi. Maknanya antara surah-surah awal yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, dan memang surah ni dikategorikan sebagai Makkiyah, mengandungi 20 ayat. Surah ni dikatakan sebahagian riwayat turun selepas daripada surah Qaf. Maknanya selesai surah Qaf turunlah surah Al-Balad. Sebab tu dari segi kedudukan dia tak sama. Okay. Dan kata apa, ini ialah perbezaan yang kita kena tahu, susunan dari segi kedudukan dalam Quran dan juga susunan dari segi tertib turunnya wahyu tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nama surah ni Al-Balad, Al-Balad itu maksudnya ialah satu tempat ataupun satu bandar, kawasan tempat tinggal orang dari segi keumuman perkataan. Tapi kebanyakan terjemahan dia akan sebut Al-Balad itu maksudnya ialah negeri Mekah. Balad tu merujuk kepada Mekah, tapi perkataan balad tu sendiri ialah apa-apa saja tempat yang ada orang duduk, yang ada pembangunan situ, bandar kecil dipanggil dengan nama balad. Okay. Nama surah ni diambil daripada ayat pertama itulah, iaitu la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut la uqsimu bihadzal balad, apa maksud ayat pertama tu? Iaitu aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Nanti kita akan sebut la itu apa perbahasan para ulama tentangnya. Sebab dalam bahasa Arab la ni bermaksud tidak. Adakah la itu min adawatul qasam, daripada kata-kata sumpah, alat-alat ataupun perkataan yang digunakan untuk bersumpah? Nanti kita akan tengok. Okay. Ada beberapa perkara penting yang kita kena tahu dari segi maksud surah ni secara keseluruhan. Dia nak bercakap tentang apa? Surah ni sebanyak 20 ayat ni nak mengingatkan orang kafir bahawa mereka ialah kelompok yang lemah, khususnya kafir Quraisy yang ada di Mekah. Dan buktinya Allah Ta'ala buktikan pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu bukti menunjukkan manusia ni lemah. Okay. Lalu bagaimana mereka nak menghadapi hari terima kitab?
Ini ialah keseluruhan surah ni dia bercakap tentang kelemahan manusia. Okay. Surah ni dari segi peristiwa yang terdekat waktu turunnya surah ni ialah ketika mana musyrikin Mekah sudah sibuk untuk buat undang-undang, yang mana undang-undang tu dah luar daripada peri kemanusiaan. Mereka pada waktu tu kira fikir nak tengok darah Nabi ni tumpah, nak tengok Nabi ni mati, buatlah undang-undang apa pun, walaupun undang-undang tu tak masuk akal, dah tak waras dah undang-undang tu. Nanti kita akan tengok kenapa keadaan di Mekah sampai macam tu sekali. Okay. Dan pada waktu itu, kalau kita tengok, para sahabat berada pada saat yang paling gentir untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada waktu tu perkara-perkara yang tak diduga boleh berlaku. Apa-apa saja akal-akal yang gila akan keluar daripada musyrikin Mekah atas nama nak menghabisi Nabi. Okay. Dari segi hubung kait surah Al-Balad dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, Allah Ta'ala cerita tentang kriteria orang kafir. Sifat-sifat orang kafir ni apa dia? Sikap jahiliah dia. Antaranya Allah Ta'ala senaraikan mereka ni makan harta anak yatim, tak suka bantu orang miskin. Maka surah Al-Balad ini Allah Ta'ala akan lengkapkan lagi beberapa kriteria orang kafir itu. Dan juga surah sebelum ni Allah Ta'ala sebut tentang wajah mukmin, sifat orang mukmin, tentang perbahasan nafsu mutmainnah. Maka datangnya surah Al-Balad ni dia melengkapkan lagi. Itu secara umum beberapa benda-benda penting yang kita kena tahu daripada surah Al-Balad sebelum pada kita masuk dan kita bahas. Okay. Dalam sebahagian tafsir, termasuk jugalah dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Hamka, apa dia sebut? Okay. Dia kata surah ini diturunkan di Mekah. Ni saya baca sikit dia punya pendahuluan sebelum dia tafsir ayat 1 daripada surah Al-Balad ni. Dia kata surah ini turunnya di Mekah, diturunkan pada fasa atau peringkat ketiga kenabian, sekitar tahun ke-6 ataupun ke-10 kenabian. Maksudnya 6 hingga 10 kenabian tu, waktu itulah kira-kiranya turun surah ni. Waktu dakwah Nabi ni mulai ditentang melalui pembantaian, bukan tentang dengan mulut dah, tapi tentang dengan kuasa, tentang dengan kekerasan fizikal, nak pukul, nak buat macam-macam pada Nabi. Okay. Dalam tafsir Hamka, tafsir Azhar, dia cuba keluarkan poin yang paling utama daripada surah Al-Balad ni ialah bahayanya cinta dunia. Itu poin dia. Ataupun disebut dengan hubbud dunia, yang mana ianya telah disebut pada surah sebelum, iaitu surah Al-Fajr. Apa yang menyebabkan musyrikin Mekah ni terhalang untuk terima ajakan tauhid Nabi Muhammad? Kempen-kempen tauhid tidak diterima dengan baik. Mereka musyrikin Mekah ni terhijab daripada kebenaran kerana telah menilai Nabi daripada segi luaran. Mereka tak rela untuk turun darjat mengikut orang yang miskin ni. Sebab dia tengok orang-orang kaya yang ikut Nabi pun jadi kurang harta lepas ikut Nabi. Jadi kenapa kita nak kena ikut satu orang lelaki yang mengurangkan harta benda kita? Sebab mata pandangan dia orang ialah kehidupan ini ialah pada banyaknya harta benda. Sebab tu nanti kita akan jumpa lagi satu surah, iaitu surah At-Takatsur, yang bermaksud sibuk mengumpul harta. Itu salah satu daripada perangai negatif yang ada pada musyrikin Mekah pada waktu itu. Okay. Selain pada tu, antara benda yang nak di-highlight daripada surah Al-Balad ni ialah ada benda-benda yang mengurangkan harta kita, tapi dia okey. Dia bukan benda yang Tuhan tak suka. Ada benda kita buat, kita bazirkan harta kita ni, Tuhan tak suka. Membazir, kita mengeluarkan harta pada jalan yang tak betul, yang tu Tuhan tak suka. Ada benda-benda tu. Tapi untuk susah yang akan diterangkan dalam surah Al-Balad ni, susah ni kalau kamu hilang habis harta pun tak ada masalah apa-apa. Tak perlu bimbang, tak perlu runsing.
Tapi tidaklah Tuhan tu nak tengok satu orang tu habiskan semua. Sebab setiap benda yang diberi untuk agama pasti akan dapat balasan balik. Kalau tak dapat di dunia pun dapat di akhirat. Ini antara benda-benda yang kita boleh tengok. Dan pada tafsir Hamka pun dia ada sebut, penyakit cinta dunia ni bukan hanya menyebabkan musyrikin Mekah terhalang kena kebenaran. Antaranya ialah pemerintah di bawah kerajaan Rom yang duduk di wilayah orang kata apa, Palestin ataupun Syam pada waktu tu, iaitu Hercules, yang mengenali Nabi, kenal dalam kitab dan tahu itu benar, tapi dia tak nak ikut hanya kerana material, benda-benda keduniaan yang sudah dia miliki, dia tak sanggup untuk hilang. Dia tahu benda tu betul. Okay. Jadi itu juga antara sebab kalau kita tengok bahayanya dunia ni, bila mana dia melekat pada satu orang, maka orang itu akan gadaikan apa-apa, paling minima pun dia akan berpura-pura bersama dengan kumpulan yang tak betul. Paling minima. Paling teruk dia memang isytihar diri dia ikut yang tak betul. Tapi paling kurang dia tak isytihar diri, tapi dia tengok kebenaran mulai tercalar, dia tak buat apa-apa pun, tak keluarkan apa usaha, tak buat apa-apa tindakan, malahan lebih selesa untuk duduk diam, tak buat apa-apa. Sebab duk fikir kalau sentuh ada problem. Iaitu problem apa? Problem pada agama, bukan. Problem pada diri dia lah. Problem pada pendapatan dia, problem pada mata pencarian dia, problem pada urusan-urusan yang sebelum ni mudah mungkin akan jadi payah, hanya kerana dia cuba untuk menggilat balik kebenaran yang sudah tercalar. Okay. Itu antara benda yang nak di-highlight dalam surah Al-Balad ni. Okay, kita tengok ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat keempat ialah sumpah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini ialah opening, pembukaan bagi surah Al-Balad. Okay. Ayat 1. Surah ini dibahagikan pada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah ayat 1 sampai 4, bahagian kedua 5 10, bahagian ketiga 11 18, bahagian keempat 19 20. Okey, nanti kita akan sebut satu-satulah. Okey. Bahagian pertama iaitu ayat 1 sehingga ayat 4. Allah Azza wa Jal nak terangkan melalui ayat 1 sampai 4 ni, dunia tempat ujian. Tak payah kalut nak senang lama-lama sangat atas dunia ni. Dalam hidup manusia akan hadapi kepayahan dan kesukaran. Sama ada kepayahan dan kesukaran tu ialah benda yang memberatkan jasmani dia, fizikal dia, ataupun memberatkan rohani dia, dalaman dia, emosi dia. Tengok ayat pertama, Tuhan kata la uqsimu bihadzal balad. Dalam banyak terjemahan, kalau kita tengok dalam terjemahan Abdullah Basmih, dia kata apa? Kita cuba tengok apa yang disebut dalam Abdullah Basmih ni. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Dia terus bagi makna mudah untuk kita faham. Okay. Tapi orang belajar bahasa Arab dia akan tahu la itu maksudnya tidak. Jadi kalau pakai terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni, aku bersumpah, tidak ada kata nafi pun situ. Tiba-tiba datang aku bersumpah, terus ambil uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad. La itu tidak diberi penerangan apa function, apa fungsi la itu. Okay. Dalam tafsir dia kata dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah. Sebab apa tahu itu Mekah? Sebab perkataan balad ada alif lam. Sebarang perkataan yang dimasukkan padanya alif lam, ianya mengkhususkan. Kalau tak ada dia umum. Balad, balad mana? Bandar mana? Pekan mana? Balad ni lebih tepatnya ialah pekan lah. Dia bukan bandar lagi. Sebab kalau bandar dia panggil dengan Madinah. Tapi ini pekan. Okay. Tapi bila ada alif lam, okay, orang tahulah balad itu ialah merujuk kepada bumi Mekah pada waktu itu. Okay. Perkataan la selalunya bermaksud tidak. Tetapi apabila diletakkan sebelum satu sumpah seperti dalam ayat ni, sumpah dia mula pada uqsimu. Uqsimu tu maksudnya aku bersumpah. Bila mana ada la di hadapan uqsimu itu, dalam syarah dia kata apa? Ianya bermaksud tahqiq,
kepada sumpah itu, penekanan yang serius terhadap sumpah itu. Maknanya bila mana orang tu bersumpah, dia kata uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Dah serius dah, tapi dia biasa lagi. Tapi kalau datang la uqsimu bihadzal balad, tidak, aku memang bersumpah dengan negeri ini, ada nafi dulu, lepas tu berkata sumpah. Okay. Nafi tu nafi apa? Okay. Dalam tafsir dia sebut, ada sebahagian para ulama berpendapat perkataan la itu ialah menidakkan segala salah faham yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, terutamanya dalam bab kepercayaan yang telah diimani oleh orang Mekah, iaitu kebolehupayaan berdoa kepada perantaraan sebelum berdoa kepada Allah Azza wa Jal secara direct. Sebab berhala yang mengelilingi Kaabah pada waktu itu telah digunakan sebagai perantara doa-doa untuk dibawa naik kepada Allah Azza wa Jal. Turun ayat ni Tuhan kata la, itu semua tak betul. Itu semua kamu je yang sangka. Yang kamu sangka bukanlah kebenaran. Yang benarnya ialah yang telah aku hantar melalui lidah utusan aku, iaitu Muhammad. Itu sebahagian pandangan mengatakan, ada ketikanya bila Allah Ta'ala bersumpah, dia tidak terus menggunakan perkataan uqsimu, tetapi dia memasukkan perkataan la seperti dalam ayat pertama surah Al-Balad dan juga dalam sesetengah ayat yang lain dalam Al-Quran. Penggunaan la ini tidaklah sama dengan penggunaan la pada ayat biasa. Maknanya ayat biasa dia mungkin memberi maksud la bermaksud penafian, penafian secara umum. Tapi untuk ayat ni penafian khusus, segala i'tiqad, segala ideologi, segala fahaman, segala kultus. Ni bahasa-bahasa moden lah. Kultus ni lah benda-benda yang disusun sehingga membentuk kepercayaan yang baik, ataupun kita sebut agama, ideologi. Itu semua tak patut ada di Mekah hari. Tiba-tiba ada. Ada kerana siapa? Kerana mereka-mereka ni lah yang sayangkan dunia telah menyebabkan masuknya benda-benda yang tak betul. Sebab tu kita akan tengok orang yang sayang dunia, terutamanya orang agama yang mata dia dah kelabu dengan dunia. Orang agama yang mata kelabu dengan dunia, akhirnya berlakulah tokok tambah lah agama. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Adanya orang agama yang duk fikir duit gaji dia, duk fikir jawatan dia, duk fikir grade kerja dia, duk fikir rumah dia, duk fikir kereta dia. Orang-orang agama seperti ini akan menyumbang kepada suburnya tokok tambahlah agama. Saya minta maaf, saya sebut benda ni memang clearly berlaku di mana tempat. Hatta orang tu jawatan tinggi ataupun jawatan rendah. Benda ni berlaku pada musyrikin Mekah. Benda ni berlaku pada orang-orang sebelum pada tu pun. Bila mana sampai dekat benteng dunia, dia tak boleh tembus sebab dia fikir dia nak selesa juga di sini, maka akan menyumbanglah kepada tokok tambah dalam agama. Sebab dia tahu kebenaran, tapi dia berada di belakang dunia, akhirnya dunia itu mengunci mulutnya untuk sebut kebenaran. Okay. Itu yang nak dimaksudkan pada ayat ini, la uqsimu. Ada sebahagian ulama tafsir kata ianya juga perhatian pada Nabi dan para sahabat. La itu bermaksud jangan terpedaya dengan musyrikin Mekah. Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan musyrikin Mekah yang telah terpesona dengan dunia. Wahai sekalian para sahabat yang mengikut Rasul Muhammad SAW, jangan kamu terpedaya juga, jangan kamu gusar terhadap Rasul ni. Walaupun kamu miskin, walaupun kamu tak kaya, walaupun kamu tak ada kedudukan yang baik di dunia, jangan terpedaya dengan semua benda tu. Jadi perkataan la uqsimu bihadzal balad, ayat pertama ni ialah penjelasan yang clear. Tuhan nak beritahu negeri ini asalnya negeri yang suci daripada sebarang kesyirikan. Tapi datang orang-orang yang tak tanggungjawab, walaupun mukanya tak macam orang buat jahat, walaupun kelakuan dia tu bukanlah kelakuan orang yang buat jenayah, tapi jenayah yang dia buat ialah membatilkan kebenaran dan membenarkan kebatilan. Itu benda yang dilakukan. Itu yang nak disampaikan. Perkataan Al-Balad dalam ayat ini bermaksud negeri Mekah. Al-Quran tidak menyebut dengan jelas ianya adalah Mekah.
tetapi bila mana masuknya alif lam pada perkataan balad itu, ia bermaksud negeri yang dikenali. Di dalam konteks ini para ulama tafsir sepakat melalui apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, negeri yang dimaksudkan ini ialah negeri Mekah, tak ada negeri lain lah. Sebab pada waktu ni pun medan dakwah Nabi, sama ada sebelum hijrah, selepas hijrah pun memang medan dakwah Nabi ni ialah Mekah. Okey. Ayat kedua, kita tengok ayat kedua. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat kedua penerangan kepada ayat pertama, penerangan sumpah. Wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini dan sentiasa ditindas. Hillun maksudnya ialah Nabi duduk bawah selalu. Bihadzal balad, kamu Muhammad duduk di negeri ini, kamu ditindas. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu wahai Muhammad, memang kamu sedang ditindas. Sebab pada waktu ni Nabi berdoa pada Tuhan, sahabat berdoa pada Tuhan, minta Nabi berdoa bila nak turun pertolongan Tuhan ni. Tuhan ni dengar ataupun tahu ke tidak kita ni susah. Pada ayat yang kedua ni Tuhan nak beritahu, anta hillun, aku tahu, aku perasan kamu sedang susah, tapi susah ni lah yang aku nak ni. Inilah yang disebut dalam perbahasan sifat Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita bahas, kita tengok para ulama bahas apa maksud Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Penyayang ni ialah Tuhan yang suka tengok hamba dia susah. Kita nak faham bab ni susah sebab kita selalu faham orang yang sayang pada satu orang, dia tak nak tengok benda susah kena pada orang dia sayang. Tapi penyayangnya Tuhan, dia nak tengok kita susah. Susah pada benda yang dia redha. Sebab menyusahkan orang ialah tanda pada sayangnya Allah Ta'ala terhadap orang itu. Ini ialah sistem yang Allah Ta'ala buat. Sebab tu bila mana sahabat tanya Nabi siapa yang paling banyak kena bala, Nabi akan jawab, Nabi telah jawab, bukan akan, Nabi telah jawab, yang paling susah itu ialah para Nabi dan Rasul. Walhal mereka yang paling rapat dengan Tuhan, tapi diorang paling susah, paling teruk kena. Okay. Jadi ini antara benda, ini antara perkara yang kita kena sedar. Bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, sebahagian terjemah Maha Pemurah. Okay. Tapi Ar-Rahman tu dia ada juga dalam tu perbahasan sayangnya Tuhan. Ar-Rahim, Tuhan Maha Penyayang, mengasihani hambanya di akhirat nanti. Waktu tu dia tak nak tengok dah susah yang berlaku pada hamba dia. Tapi kalau sayangnya dia pada kita, dia susahkan kita. Sebab dengan susah itulah kita akan sentiasa duduk di atas jalan dekat dengan dia. Kalau senangnya gelong ke lain. Senang mesti lupa. Senang cerita senang ni di akhirat. Kalau kamu senang di syurga, tak ada isu kamu lupa pada Tuhan. Tapi kalau kamu senang di dunia ni, kamu memang mudah lupa pada aku. Jadi aku akan dudukkan kamu dalam keadaan yang sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap okey, sekejap tak okey. Itu benda yang kita kena faham. Okey. Dalam tafsir dia sebut apa? Ayat ini menekankan bahawa Nabi Muhammad tinggal di negeri Mekah ini. Baginda bermukim di sana. Ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan ketua segala negeri iaitu Mekah. Sebab Mekah ni menjadi pusat bumi. Dan ayat kedua Allah Ta'ala telah bersumpah dengan ketua sekalian para Nabi. Wa anta, anta tu merujuk pada Rasulullah. Dan kamu di negeri ini ditindas. Walaupun negeri inilah yang paling banyak aku pandang, negeri inilah yang paling banyak diberi keistimewaan, tapi Rasul yang duduk di negeri ini telah hillun, telah ditindas. Walhal negeri ini ialah negeri yang paling banyak berkat dia. Pusat berkat bumi ni banyak di Mekah lah. Sebab bumi Mekah ni lah bumi keberkatan. Tapi walaupun bumi berkat, jangan kita bayangkan keberkatan di bumi ini, di Mekah itu seperti mana indahnya duduk di syurga. Syurga cerita lain, berkat bumi cerita lain. Okay. Ada beberapa tafsir tentang apakah yang hendak ditekankan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang kedua ini. Perbezaan pendapat ini adalah kerana perbezaan pentafsiran kalimah hillun dalam ayat itu. Okay. Pendapat pertama, jika kita mengambil maksud perkataan hillun dengan makna halal, ia bermaksud engkau wahai Muhammad akan menjadi halal di negeri ini.
Maknanya satu masa nanti kamu akan bebas. Itu pandangan pertama. Walaupun orang Arab memandang haram untuk melakukan pembunuhan di tanah Mekah, sampai binatang pun tidak diburu di situ, tetapi mereka akan melupakan pegangan mereka nanti untuk membunuh baginda, iaitu mereka menghalalkan darah Rasulullah. Itu antara pandangan yang disampaikan. Pandangan yang kedua, Allah Ta'ala menghalalkan kepada Nabi untuk menghukum orang kafir pada satu waktu di Mekah nanti. Itu pandangan kedua. Pandangan pertama tadi dia kata apa? Iaitu kamu akan halal di Mekah. Nabi itu akan halal, boleh perintah di Mekah. Nabi boleh buat macam-macam. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala menghalalkan kepada Nabi untuk hukum orang kafir, untuk halal orang kafir daripada tanah suci itu. Itu yang kedua. Seterusnya, dalam penerangan makna yang kedua ni, saya nak baca sikit sebab dia ada selitkan hadis Nabi. Dia kata sini, Allah Ta'ala halalkan kepada Nabi untuk menghukum orang kafir pada satu waktu di Mekah, walaupun di tempat itu adalah suci, tidak boleh tumpahkan darah, tetapi akan dibenarkan pada Nabi, tetapi hanya pada satu waktu sahaja, iaitu waktu Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Ayat ini memberi isyarat Nabi akan masuk ke dalam Mekah dengan cara yang aman. Memang baginda akan dihalau dari negeri ini, namun akhirnya baginda akan masuk dengan cara aman akhirnya, iaitu ketika mana Nabi menakluk Mekah dan mengambil alih Mekah daripada musyrikin Mekah. Surah ini ialah surah Makkiyah, diturunkan pada waktu umat Islam sedang lemah. Jadi ini bermakna Allah Ta'ala menceritakan satu kejadian masa depan, iaitu akan sampai satu masa nanti apabila Islam akan dapat berkuasa di Mekah. Ada satu hadis. Hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita dengar sikit hadis ni. Ada satu hadis yang mengatakan bahawa Nabi hanya dibenarkan untuk buat pertumpahan darah pada satu waktu, sedangkan bumi Mekah tu haram berlaku tumpah darah. Tengok hadis ni. Hadis ni kalau tengok, haddatsana wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Syarhabil atau Sa'id bin Syurahbil qala haddatsana Al-Laits 'an al-Maqburi 'an Abi Shuraih al-Adawi annahu qala لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحدا ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن شاء الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم. Apa maksud hadis ni? Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Syurahbil, telah menceritakan pada kami Al-Laits daripada Al-Maqburi daripada Abu Shuraih Al-Adawi. Dia berkata kepada Amr bin Sa'id yang mana ketika itu telah mengirim beberapa utusan ke Mekah yang merupakan pemerintah pada waktu itu, iaitu Amr bin Sa'id ni. Kata Shuraih Al-Adawi, Abu Shuraih Al-Adawi ni, dia kata, wahai Amir, izinkan aku mengajakmu berbicara tentang sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, iaitu pada hari berlakunya penaklukan kota Mekah, yang ku dengar dengan kedua telingaku dan diperhatikan oleh hatiku serta dilihat oleh kedua mataku ketika mana baginda mengucapkannya. Baginda memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah, lantas berkata, sesungguhnya Makkah telah Allah sucikan dan manusia tidak mensucikannya sebelumnya. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana. Tidak boleh menebang pohon kalaulah seorang berkilah bahawa Rasulullah pernah memberi keringanan untuk perang. Katakanlah padanya, Allah mengizinkan khusus untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Dan Allah mengizinkan hanya beberapa saat ketika siang, dan kesuciannya telah kembali hari ini sebagaimana kesucian sebelum ini, hanya ketika waktu pembukaan kota Mekah. Jadi ada hadis dalam Sahih Bukhari, boleh tumpah darah di Mekah walaupun hukum asalnya tak boleh, hanya pada waktu pembukaan kota Mekah.
Tapi adakah berlaku tumpah darah? Tak berlaku pun. Sebab pada waktu tu musyrikin Mekah telah diselubungi rasa takut yang kuat pada Nabi, sehingga dia orang tak berani buat apa pun. Dan tidak ada berlaku tumpah darah, melainkan yang berlaku pembunuhan tu orang dah lari keluar daripada Mekah. Maknanya dibunuh oleh sahabat luar pada tanah haram. Okey, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, hilun bermakna bermukim, iaitu apabila sampai ke suatu tempat untuk tinggal berterusan, kita berhenti dan memasang segala peralatan kita di situ. Ia bermaksud tinggal berterusan di suatu tempat. Dan memang Nabi membesar dan kebanyakan dari usia baginda adalah di Mekah. Maknanya pandangan ketiga ni, hilun dengan makna pernah tinggal, pernah bermastautin di situ. Memang betul lah, Nabi ni memang hidup situ, membesar di situ. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat, Allah Ta'ala memuliakan Mekah dengan kehadiran Nabi. Maknanya dihalalkan kamu di Mekah itu ialah sebagai tanda kemuliaan. Kerana apabila kita bercakap tentang Mekah, pertama sekali kita akan teringat ialah tempat lahir Nabi. Maknanya hubung kait Mekah dan Nabi itu terlalu dekat. Okay. Itu ayat kedua. Bila mana Allah Ta'ala kata wa anta hillun bihadzal balad. Tapi yang rajihnya, yang paling tepatnya ialah kamu akan dihalalkan di Mekah satu masa nanti, iaitu dihalalkan untuk urus takbir Mekah tu, untuk buat apa-apa di Mekah tu. Itu yang tepat, sebab nak merujuk kepada misi datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ketiga. Ayat ketiga Tuhan sebut wa walidin wa ma walad. Ini pun bahagian daripada sumpah, iaitu demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Kita tengok apa maksudnya. Ada beberapa pandangan tentang maksud walid dan juga walad di sini. Walid dengan makna bapa, ayah, walad dengan makna anak. Satu, pandangan yang kuat mengatakan bapa yang dimaksudkan pada ayat ini ialah Nabi Ibrahim, dan walad yang dimaksudkan pada ayat ini ialah Nabi Ismail. Maknanya Allah Ta'ala tarik sekali dalam sumpah ni wa walidin, dan demi bapa yang telah melahirkan zuriat dan zuriat yang telah dilahirkan, iaitu demi Ibrahim dan juga demi Ismail, yang menyaksikan kesucian dan yang mentadbir urus tempat ni sebelum pada ni. Sebab dalam banyak ayat yang lain Tuhan sebut tentang kerja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Antaranya perintah Allah Ta'ala wa tahhir baitiya lit-taifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Aku perintahkan pada Ibrahim, bersihkanlah bumi Mekah ni, khususnya Baitullahil Haram, untuk orang-orang yang nak tawaf, orang-orang yang nak qiyam, orang-orang yang nak sujud. Waktu tu Nabi Ibrahim tak persoal pun macam mana orang boleh tawaf, orang boleh qiyam, orang boleh sujud, sedangkan yang duduk di lembah ni 3 orang je. Dia, isteri dia Hajar, anak dia Ismail. Tiba-tiba Tuhan kata, nanti kamu kena bersihkan Mekah ni, sebab nanti orang akan taifin, tawaf. Bukan datang ziarah tengok, tawaf lagi, rukuk lagi, sujud lagi, qiyam lagi. Tapi yang kata keteguhan Nabi Ibrahim ni, dia tak pernah argue balik Tuhan. Dia tak kata, ya ke? Orang pun tak nak datang, pokok pun tak ada satu kat sini, tempat macam ni nak boleh ramai orang. Dia tak pernah soal. Sebab itulah Nabi Ibrahim dimuliakan, sebab dia tak pernah persoal. Lepas pada siap dia bersih Kaabah apa-apa semua, dia cantikkan binaan Kaabah apa semua, dia siap bagi elok Kaabah tu, dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala perintah sekali lagi Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Naik atas satu tempat tinggi, seru supaya orang datang melakukan haji di sini daripada segenap pelosok tempat, yang akan datang dengan berjalan kaki ataupun sambil menunggang unta-unta yang kurus. Nabi Ibrahim pun naik. Ada sebahagian kata naik itu di atas makam Ibrahim hari ni. Makam Ibrahim yang kita pergi tengok dekat dengan Kaabah tu, dia agak jauh sikit dengan Kaabah tu lah. Sebab dia dialih pada zaman Umar Al-Khattab ni, Umar alih pergi jauh sikit sebab berlaku kesesakan tawaf di situ. Tapi alih tu bukan alih sampai
jauh daripada tempat asal. Dia cuma garisan yang sama, cuma dia jauhkan sikit. Maknanya dulu dia rapat ke dinding tu. Dia rapat ke dinding Kaabah tu lah. Okay. Jadi sebab tu ada orang dia macam pelik. Sebab kita tahu makam Ibrahim yang ada lekuk kat dalam tu, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim tu, orang tahu bahawasanya itu ialah satu tempat yang Nabi Ibrahim guna untuk naik sikit, bagi tinggi, nak letak batu lagi pada binaan Kaabah tu. Dia kata tinggi lah Nabi Ibrahim sebab jauh. Sebab jauh tu daripada Kaabah tu jauh. Okay, sebenarnya yang jauh tu zaman Umar. Zaman awal dulu dia dekat rapat dengan dinding tu. Maknanya logik lah, sebab orang nak letak bata, takkan orang letak tangga jauh ke hujung sana. Orang mesti letak dekat dengan dinding tersebut. Okay. Cuma nak katanya, selain daripada fungsi untuk menyiapkan binaan Kaabah tu, fungsi makam Ibrahim tu juga ialah menjadi tempat seruan Nabi Ibrahim kepada semua manusia. Nabi Ibrahim tak kata apa, dia seru juga walaupun 3 orang je duduk situ. Dan lepas pada tu kita tengok, dan Nabi Ibrahim pun tak sempat menyaksikan berbondong-bondongnya manusia duduk berpusu-pusu orang nak pergi ke Mekah hari ni. Daripada mana? Daripada seluruh pelosok tempat. Yang mana tempat yang tidak disangka oleh Nabi Ibrahim pun datang juga orang situ. Okay. Itu antara pandangan-pandangan yang disebutlah. Okay. Kemudian dia kata sini, pendapat yang lain yang tidak kurang kuatnya, yang mengatakan bahawa walid pada ayat ketiga ni ialah Nabi Adam alaihissalam. Dan walad pada ayat yang sama juga, wa walidin wa ma walad, walad tu menunjuk kepada anak cucu Nabi Adam, maknanya generasi manusia. Ini bermakna apabila Allah Ta'ala bersumpah begini, menunjukkan mulianya Nabi Adam dan juga mulianya Nabi Ibrahim, mulianya juga Nabi Ismail dan seluruh keturunannya. Dan memang begitu pun, kita ini hakikatnya makhluk yang dimuliakan. Dan ada disebut dalam ayat-ayat yang lain berkenaan dengan kemuliaan manusia. Kita lebih mulia daripada jin, tetapi Al-Quran disebutkan ada manusia yang memuja jin. Manusia ni dia dah mulia, dia sendiri yang downgrade diri dia jadi hina. Tidak menjadi hina manusia tu melainkan dengan pilihan dia sendiri. Sebab asal kejadian manusia tu ialah mulia dah pun. Okay. Ada yang rendah dipuja. Apabila yang rendah dipuja, nak tafsir dia kata, apabila makhluk yang rendah dipuja, jin dengan kita, jin lagi rendah. Bila mana jin dipuja, maka naik tocanglah jin tu. Dia seronok orang puja dia, dia seronok orang puji dia. Manusia yang mulia. Okey, macam ni saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada pangkat apa pun, tiba-tiba raja ni selalu dah ada puji tuan-tuan, naik kepala kita. Sebab seronok orang pangkat besar puji kita. Macam jin rendah pada kita. Asalnya kita tak perlu buat apa-apa urusan pun dengan jin ni. Takat dia tu tak nampak di mata kita, boleh terbang ke sana kemari, boleh menyelam, tak pakai oksigen. Kita rasa lain macam dah dengan dia, tak perlu pun ada perasaan tu. Tapi ada manusia yang terkalah dengan hawa nafsu, dia rasa benda tu hebat, dia pergi puja, dia pergi dia pergi buat banyak urusan. Dia pergi buat macam-macam urusan. Macam kita lah, saya bagi contoh lebih mudah. Kita dengan binatang, kita lagi mulia. Tapi ada orang, dia nak luah perasaan, dia pergi luah dekat binatang. Cerdik tak cerdik? Tak cerdik ya. Hari tu dia stres, dia ada pera lembu banyak, dia pergi kat kanan lembu, dia pun cakap dengan lembu. Hari ni orang banyak cari pasal dengan aku. Lembu tak respon apa. Itulah kita dengan jin. Cuma jin ni lebih dia boleh lah respon. Cuma waktu dia respon tu, dia bukan nak bantu kita sangat pun. Sebab dia tak ada kuasa juga. Tapi kita yang terhegih-hegih nak pergi ambil pandangan daripada makhluk yang tak berapa mulia tu. Kita beri dalam azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi huraian untuk ayat yang ketiga ni. Pandangan yang kedua mengatakan wa walidin itu ialah Nabi Adam, wa ma walad ialah keturunan anak Adam. Pandangan ketiga mengatakan walid itu ialah semua bapa, semua ayah-ayah, wa ma walad dan semua anak. Sebab nak tunjuk pada kita, antara proses yang paling berat ialah untuk mengurus takbir anak-anak tu. Orang ni bukan satu makhluk yang mudah untuk kita jaga dia.
Itu pandangan ketiga. Pandangan yang keempat ialah pandangan Ibnu Jarir At-Tabari. Walid ialah orang yang ada keupayaan boleh beranak. Wama walad ialah penafian orang yang mandul tak ada anak. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu demi orang yang boleh beranak dan demi orang yang tak boleh beranak. Itu pandangan-pandangan lah. Okay. Ayat keempat kita masuk sikit lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Penyudah jawapan kepada ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, aku bersumpah demi negeri Mekah ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini penutup. Allah Ta'ala bersumpah demi negeri Mekah, demi Nabi Muhammad, wa anta hillum bihadzal balad, demi manusia keseluruhannya, Nabi Adam ke Nabi Ibrahim, tapi poinnya lah semua manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu sentiasa duduk dalam keadaan sulit, susah, sukar. Sama ada kesukaran, kesulitan itu terasa pada fizikal dia ataupun terasa pada emosi dia. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu manusia ni dia hebat tara mana, pangkat dia, laluan dia boleh telus, boleh celuh kokok mana pun, dia tetap akan duduk dalam kabad. Kabad tu mari dalam umum, tak ada alif lam, tak ada apa pun. Maknanya macam-macam susah, macam-macam sukar, macam-macam sakit, macam-macam seksa yang akan ditempuhi. Cuma ada kesakitan-kesakitan yang Tuhan okey kalau kita boleh tahan, dan ada kesakitan-kesakitan yang datang kerana silap kita. Nah, itu yang nak disampaikan. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai ayat 1 sampai 4 bahagian pertama, daripada sumpah sampai jawab sumpah. Tuhan nak beritahu manusia susah. Musyrikin Mekah, kamu nak sombong, kamu nak fikir macam-macam undang-undang, nak bunuh Muhammad, nak kejar, nak kepung, nak buat apa-apa pun pada Nabi Muhammad, kabat. Kamu boleh buat, sudah kamu buat, kamu susah. Atau contoh lebih mudah tuan-tuan, orang yang boleh bunuh orang di dunia ni, dia boleh bunuh orang. Adakah lepas dia bunuh dia selesai? Tak selesai. Kalau dia tak selesai di dunia ni, dia akan tak selesai juga di akhirat. Maknanya orang yang bunuh orang, contoh kita tak puas hati, kita guna kaedah bunuh orang, selesai sekejap, lepas tu orang mula cari, dia ni pergi mana, hilang lama. Lepas tu orang tahu dia kena bunuh, lepas tu orang cari siapa yang bunuh dia, cari, cek, tak selesai juga kita masih lagi menghadapi susah kerana orang yang kita bunuh, sedangkan orang yang kita bunuh mati dah pun, kita susah kerana dia juga. Dia dah mati dah, dia dah selesai dah. Okay. Nak katanya manusia tetap akan bertemu dengan susah. Dia nak steady tak ke mana, dia nak berdamai, dia nak play safe tak ke mana pun, dia tetap susah. Dia nak berpura-pura dengan orang tak ke mana pun, dia tetap akan susah. Nak cakap bahasa belapik, nak jadi tokoh pendamai ke apa, susah tetap akan datang. Itu benda yang tak akan dapat dielak oleh manusia. Jadi kita berpada situ untuk malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan setakat tu saja kita akan sambung bahagian yang seterusnya, bahagian kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.